dan rakan-rakan media. Pagi ini sebagaimana yang kita ikuti, Dewan agak hangat berbahas berhubung dengan isu kalimah Allah. Dan isu itu melibatkan suatu kesan yang sangat besar, bukan saja kepada orang Islam, tapi peruntukan perlembagaan persekutuan yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi, berhubung dengan soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk Idris Ahmad Bagan Serai, berhubung dengan isu, dan kita mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan perkara itu telah pun diulas dan diminta penjelasan oleh Kota Baru. Dan untuk dapat lebih gambaran, saya lebih dulu akan minta supaya Al-Fadhil Ustaz Idris Ahmad, bekas Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri, dan sebelum itu, selepas itu nanti Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin untuk akan beri penjelasan. Just minta terus background. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Kubang Krian. Okey, isu yang ada pada hari ini di hadapan kita ialah soalan mengenai satu perkara yang diketahui oleh umum lah. Ini dokumennya. Dokumen ini adalah dokumen notis pemberhentian ataupun dalam bahasa Inggerisnya notice of discontinuance bagi pihak yang membuat rayuan untuk menarik balik rayuan ataupun memberhentikan rayuan. Jadi dalam kes ini, kes yang melibatkan kalimah Allah ini, perayunya adalah Menteri Dalam Negeri Kerajaan Malaysia. Yang jadi pihak yang respondennya adalah seorang yang bernama Jill Island binti Lawrence Bill, seorang penganut agama Kristian. Ya. Isunya ialah kerajaan yang ada pada hari ini telah membuat keputusan supaya rayuan ini telah ditarik balik. Maknanya keputusan yang dipersoalkan, iaitu keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang dikatakan tidak di pihak kerajaan pada masa itu tahun 2021 tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Mengikut undang-undang, kita boleh buat rayuan. Buat rayuan kepada mahkamah yang lebih tinggi. Pertamanya mahkamah rayuan. Kemudian kalau ada lagi tidak puas hati keputusan itu, kepada Mahkamah Persekutuan. Isunya disoal oleh Bagan Serai, adakah tindakan menarik balik rayuan ini dirujuk kepada Majlis Raja-Raja dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Sebagaimana tuan-tuan maklum, dalam kes ini ada 3 Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang menjadi intervener ataupun pencelah yang dibenarkan oleh Mahkamah. Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Johor, Majlis Agama Islam Kedah. 3 ni menjadi pihak yang mencelah kepada rayuan ini. Jadi telah dijawab oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, yang mana kami amat-amat meraguilah keputusan itu. Yang pertamanya, dia kata perkara ini telah dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong kata ikut keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Tak diberitahu mesyuarat itu berapa hari bulan, dan dia jumpa agung tu berapa hari bulan, adakah selepas kes ni ditarik ataupun sebelum kes ni ditarik. Dalam hal ini, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita tanya pula pendirian kerajaan dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri itu, atas asas apa dia tarik balik kes ini. Sedangkan apabila ada satu-satu keputusan mahkamah, kita sebagai kerajaan memerlukan keputusan di mahkamah yang tertinggi. Ini kes mahkamah tinggi. Sepatutnya dengar dulu mahkamah rayuan yang mempunyai 3 orang, minimum 3 orang hakim. Kemudian tak puas hati itu ke Mahkamah Persekutuan. Kenapa kerajaan tidak mengambil langkah sebegitu? Satu aspek yang kami persoalkan, dia kata ini nasihat daripada Peguam Negara. Siapa Peguam Negara pada masa kes ini difailkan rayuan? Adalah Peguam Negara yang sama yang ada pada hari ini. Logik atau tidak?
Orang yang sama dulu nasihatkan kerajaan, masukkan rayuan, sekarang ni nasihatkan kerajaan untuk tarik balik rayuan. Menasabah atau tidak? Kita tak dengar kenyataan daripada Peguam Negara lagi. Itu kita serah pada Peguam Negara menjawab perkara ini. Tapi tuan-tuan, saya kebetulan tadi keluar daripada Dewan tadi ni, pukul 11 tadi, saya berjumpa dengan Peguam Negara. Saya berjumpa di luar. Biarlah saya bertanggungjawab, ini kenyataan saya. Saya tanya macam mana Tan Sri? Dia kata, kita dengar ialah jawapan politik. This is what came out from AG's mouth. Saya bertanggungjawab keputusan ini. Saya ada saksi pun yang keluar bersama saya tadi. Jadi ini keputusan, dia kata datang ialah dengar jawapan politik. Tapi saya sebagai seorang peguam, kita tahu kalau yang memasukkan rayuan itu tak mungkin dia sendiri akan menarik balik rayuan kecuali ada arahan-arahan daripada pihak tertentu. Jadi dalam undang-undang ni dia kata let law take its own course. Biarlah undang-undang tu mengambil tempat dia. Biar mahkamah buat keputusan. Kerajaan tak boleh campur. Kalau kerajaan sebagai eksekutif campur tangan dalam judiciary, inilah menjadi masalah. Inilah kedudukan kami sebagai pembangkang. Kita mewakili seluruh rakyat Malaysia. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam kes ini banyak benda yang boleh dipersoalkan. Salah satu saya nak sebut tapi tak sempat sebut tadi. Salah satu hujah yang digunakan oleh pihak yang membuat yang saman kerajaan ini ialah 3 affidavit daripada 3 orang yang kononnya mewakili seluruh rakyat, seluruh umat Islam di Malaysia ni. Siapa dia orang ni? Yang pertamanya nama dia Dr. Aziz Bari. Siapa orang ni? Ahli DAP. Adun DAP. Yang keduanya Syaridan Johan. Siapa ini? Ahli Parlimen DAP Bangi. Yang ketiganya siapa? Dr. Azmi Shahrum. Siapa dia ni? Semua orang kenal. Adakah 3 orang yang membuat affidavit menyokong permohonan Bill Island ini mengatasi daripada otoriti Majlis Agama Islam negeri-negeri? Itu kita persoalkan. At least 3 Majlis Agama Islam ini, dan dikatakan rayuan ini dimasukkan setelah mempertimbangkan titah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Sultan Selangor. Jadi adakah dirujuk benar ini? Kami tak dapat nak bawa bekas Menteri Agama pada masa itu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Mungkin dia akan ada platform lain. Ini Menteri Agama yang terkini di zaman kita ni ada. Saya serah pada beliau lah. Habis point. Okey, ini question lah. Ni. Okey, itu penjelasan yang telah pun dibuat oleh Datuk Taki Ahli Parlimen Kota Baru, dan saya jelaskan bahawa isu ada dua perkara besar yang telah dijelaskan. Yang pertama sekali, rayuan itu dibuat atas kehendak titah tuanku Sultan Johor dengan Sultan Terengganu, Selangor, yang mewakili dalam pencelahan kes ini. Selain pada Kedah lah. Bermakna bahawa jawapan itu, sebab tu kita ragu-ragu dengan jawapan yang disebut oleh Perdana Menteri dalam jawapan itu. Yang keduanya, pengguam bela yang sama, pengguam negara yang sama, dan ini juga menimbulkan kekeliruan. Jadi saya fikir kita clear isu ni. Kami tetap minta supaya prosesnya dapat diteruskan, ya. Dan bila kerajaan menarik balik, dia menggambarkan berimej yang sangat tidak baik kepada kita umat Islam, dan kita tengok respon daripada publik pun, bantahan yang sangat luar biasa, ya. Jadi kita buka kalau ada soalan-soalan lain. Sila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga saya waktu soalan tambahan tadi saya bangkit kerana dalam satu laporan media, kata silap saya, yang dilaporkan di Melaka, beliau menyatakan bahawa keputusan ini ialah khas untuk di Sarawak sahaja. Sedangkan keputusan ini merupakan bidang kuasa yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, maknanya diguna pakai di seluruh negara. Yang keduanya pula, tangkapan ini adalah tangkapan yang berlaku di LCCT 2 Sepang. Sepang berada di dalam negeri Selangor, dan kes bicaraan ini bukannya di Mahkamah Borneo. Itu pun persoalan yang meragukan juga kami dalam konteks jawapan di Parlimen tadi.